Assalamualaikum dan selamat pagi. Untuk khusus BPMN 1013 pengantar pengurusan, kumpulan kami akan membentangkan tajuk kepentingan pengurusan kepada organisasi. Kumpulan kami terdiri daripada saya, Zuraida binti Adnan, Nurfahana Syafi'i, Laukaimin, Syarifuddin Syukri dan juga Clinton Sempurai. Apakah itu pengurusan? Pengurusan terdiri daripada pengarahan dan pengawalan sebuah kumpulan yang terdiri daripada satu orang ataupun lebihi satu orang atau entiti untuk tujuan penyelesaian dan mengharmonikan kumpulan tersebut untuk mencapai sesuatu matlamat. Pengurusan berkait dengan kuasa mengikut pangkal, manakala kepimpinan melibatkan kuasa melalui pengaruh. Kita boleh sentiasa mendapatkan pengurusan dalam sebuah organisasi. Pengurusan juga merangkumi keadaan-keadaan yang tidak adanya perancangan. Dari sudut pandangan Henry Fayol, seorang anak Perancis, menganggap bahawa pengurusan terdiri daripada 5 fungsi. Fungsi pertama, merancang. Kedua, mengatur. Ketiga, memimpin. Keempat, menyeraskan. Kelima, mengawal. Yang pertama, merancang. Merancang adalah perancangan pengurus perlu membuat jangkaan terhadap peristiwa yang boleh memberi kesan kepada organisasi dan merancang pelan operasi yang sesuai untuk mendapatkan keputusan yang diingini pada masa depan. Kedua, mengatur. Mengatur adalah pengurus harus menentukan gabungan yang sesuai bagi sumber organisasi, termasuk mesin bahan dan tenaga manusia, untuk menyiapkan sesuatu tugas lebih senang. Ketiga, memimpin. Sebagai seorang pengarahan, dia perlu melibatkan proses memberi arahan kepada pekerja. Pengurus perlu bertindakan sebagai motor peranan dan memakan komunikasi dua hala semasa memberi arahan. Seterusnya keempat, penyelesaian. Sebagai penyelesaian, pengurus akan menyelesaikan tindakan mereka melalui aktiviti yang dilaksanakan. Pengurus harus sentiasa menilai sostra sedia ada jika wujud sebarang kelemahan. Akhirnya, mengawal. Sebagai seorang pengawalan, dia memainkan peranan yang amat penting kerana dia perlu memastikan aktiviti sebenar yang dijalankan adalah konsisten dengan aktiviti yang telah dirancangkan sebelum itu. Dengan 5 fungsi ini, supaya rancangan mereka boleh dijalankan dengan lebih lancar dan boleh disiapkan dengan sempurna. Seterusnya 1.2, pengembangan sejarah. Sesetengah pihak melihatnya sebagai konsep moden akhir. Dari segi konsep moden akhir, berdasarkan istilah tersebut, ia tidak dapat dikatakan memiliki sejarah sebelum moden, hanya awalan. Yang lain bagaimanapun, mengesan aktiviti menyerupai pengurusan di masa lalu. Sesetengah penulis menjejak pembangunan pengurusan sehingga ke pedangan Sumeria dan sehingga pada pembinaan piramid Mesir Purba. Pemilih hamba sepanjang kurun berhadapan dengan masalah memperguna ataupun memberi motivasi kuasa kerja yang bergantung, tetapi kadang-kadang enggan atau keberatan. Tetapi banyak perniagaan sebelum industrian disebabkan skala kecil mereka tidak merasa perlu untuk berhadapan dengan isu pengurusan secara sistematik. Bagaimanapun, inovasi seperti penyebaran nombor arak pada kurun ke-5 hingga ke-15 dan penyelesaian
peralatan pengurusan bagi penilaian pengurusan perancangan dan kawalan. Diberikan skala bagi kebanyakan operasi dan ketidakadaan penjagaan rekod mekanisme dan rakaman sebelum revolusi industri. Ia adalah logik bagi kebanyakan pemilik enterprise di mana itu bagi melaksanakan fungsi pengurusan dengan sendiri. Tetapi dengan peningkatan saiz dan kerumitan organisasi, pecahan antara pemilik individu, dinasti industrial atau kumpulan pemilik saham dan penerus harian. Pakar khusus dalam perancangan dan kawalan secara perlahan-lahan menjadi biasa. Ini adalah sejarah dari pengembangan pengurusan. Apakah yang dimaksudkan dengan organisasi? Organisasi atau pertubuhan adalah satu penyusunan sosial yang mengejar matlamat kolektif, mengawal prestasinya sendiri dan mempunyai satu sempadan yang memisahkannya daripada persekitaran. Dalam erti kata lain, organisasi ialah merupakan salah satu perkumpulan orang yang telah dibentuk dalam sebuah kelompok yang mana kelompok atau organisasi ini bertujuan untuk saling bekerjasama demi menggapai keberhasilan dan tujuan bersama. Elemen penting yang terdapat di dalam organisasi ialah pertama, organisasi sebagai satu entiti sosial atau struktur pentadbiran dan fungsional yang dikoordinasikan secara sedar. Kedua, mempunyai sempadan yang dikenal pasti. Ketiga, aktiviti yang dijalankan adalah secara teratur dan berterusan. Dan yang keempat, organisasi wujud bagi mencapai objektif dan matlamat yang telah ditetapkan. Di dalam organisasi terdapat dua perkara penting, iaitu objektif organisasi dan ahli organisasi. Objektif bermaksud sasaran yang dikenal pasti untuk dicapai melalui rancangan dan tindakan. Sasaran bagi memperolehi sama ada barangan atau perkhidmatan untuk kegunaan ahli organisasi atau mereka di luar organisasi. Organisasi juga terbahagi kepada dua, iaitu berorientasikan perniagaan yang mana ia adalah untuk menghasilkan barangan atau perkhidmatan untuk dipasarkan, dan yang kedua berorientasikan perkhidmatan kepada masyarakat. Seterusnya adalah ahli organisasi. Terdiri daripada tiga, iaitu orang yang berkepentingan, kaki tangan dan pengurus. Orang yang berkepentingan adalah pemegang saham, pemilik, pengusaha dan kaki tangan. Kaki tangan pula ialah pembuat keputusan dalam pengurusan, yang mana mereka ini adalah yang menjalankan aktiviti organisasi. Dan seterusnya adalah pengurus, iaitu orang yang akan memastikan koordinasi kerja, menyelesaikan tugas, masalah organisasi dalam mencapai matlamat organisasi.
telah kami pilih ialah KPJ Ipoh Specialist yang terletak di Perak lah, sebagai salah satu hospital yang memberikan perkhidmatan kepada masyarakat. Ia telah bermula pada Mei 1978 ketika ketika itu Ipoh Specialist telah memulakan perniagaannya dengan 75 buah katil sahaja. Pada tahun 1989, KPJ Ipoh telah diambil oleh Johor Corporation yang dahulu dikenali sebagai Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Johor, iaitu JESEDEC. Ini membawakan hospital untuk memberi perkhidmatan yang lebih tinggi tarafnya. Kini hospital banyak menawarkan perkhidmatan di semua lokasi sebagai pusat sehentilah. KPJ juga telah disenarai di papan utama Bursa Saham Kuala Lumpur, iaitu BSKL. KPJ Healthcare pada bulan November 1994 bersama dengan satu lagi hospital yang lainlah, Hospital Pakar Johor, yang kini KPJ Johor sehingga kini telah berkembang pesat dan hospital kini mempunyai 275 katil. Dalam hospital telah menetapkan misi, iaitu delivery quality healthcare service. Visi dia, the preferred healthcare provider. Nilai teras pula safety, courtesy, integrity, professionalism, continuous improvement. Dalam visi hospital ni, dia adalah penyediaan kesihatan yang terbaik untuk pelanggan. Kami kerana berusaha untuk menjadi sahabat sepanjang hayat mereka, sepanjang perjalanan penjagaan kesihatan mereka. Misi pula, ia menyampaikan perkhidmatan kesihatan yang berkualiti dan memberikan par excellence. Kita tetap komited untuk memberikan penjagaan pelanggan bertaraf dunia. Dengan kami layani pada masa yang sama, kami meningkatkan perkhidmatan penjagaan kesihatan yang berkualiti melalui peningkatan keterusan dan penjagaan menerusi cadangan dan trend industri penjagaan kesihatan. Video ini kita juga sertakan iaitu KPJ Ipoh Board of Directors serta struktur syarikat organisasi lah. Anda boleh lihat di sini ini salah satu barisan yang teratas dalam company KPJ Ipoh Board of Directors. Seterusnya dibincangkan mengenai fungsi pengurusan yang mana lebih dikenali sebutan ringkas iaitu POLC, Planning, Organising, Leading and Controlling. Di sini kami sertakan senarai lembaga pengarah KPJ Ipoh Specialist, yang mana mereka ini terdiri daripada anggota yang dipilih atau dilantik untuk menyela kegiatan syarikat. Mereka ini merupakan pentadbir dalam memastikan pencapaian matlamat organisasi tercapai. Pengurusan merupakan satu bahagian yang amat penting dalam organisasi sebagai perancang, penyusun, pengarahan dan pengawalan usaha ahli-ahli organisasi dan menggunakan semua sumber organisasi untuk mencapai matlamat organisasi. Yang kedua, memastikan kelancaran perjalanan keseluruhan sesebuah organisasi, memastikan segala sumber iaitu semua faktor pengeluaran di dalam organisasi digunakan secara berkesan, memastikan semua sumber iaitu faktor pengeluaran di dalam organisasi dapat diselaras dan diagihkan dengan baik dan serta teratur, dan yang terakhir sekali ialah memastikan tiada pembaziran sumber iaitu faktor pengeluaran dalam organisasi. Terdapat 5 fungsi utama yang terpenting perlu dititikberatkan di dalam pengurusan, iaitu perancangan, pengorganisasian, kepimpinan dan pengawalan. Perancangan
adalah satu proses untuk menentukan matlamat yang hendak dicapai oleh organisasi dan tindakan yang sesuai untuk diambil. Tujuannya ialah pada peringkat ini, organisasi perlu mengenal pasti perkara yang ingin dicapai berdasarkan matlamat penubuhan organisasi dan prestasi yang diinginkan. Contohnya, meningkatkan peratus keuntungan organisasi. Strateginya pula ialah apabila matlamat ditakrifkan secara jelas, organisasi perlu membentuk langkah untuk mencapai matlamat tersebut. Contohnya, strategi pemasaran, promosi, peletakan harga dan peluasan pasaran. Seterusnya ialah pengorganisasian. Pengorganisasian ialah proses menyusun tugas dan pembahagian sumber yang mencukupi untuk melaksanakan pelan tindakan yang telah dirancang. Pada tahap ini, pengurus akan membentuk struktur organisasi dan menyusun tugas yang sesuai dalam organisasi yang selaras dengan matlamat. Struktur organisasi menunjukkan pembahagian kerja mengikut aktiviti pemasaran, kewangan dan lain-lain. Hierarki, dasar dan prosedur yang telah ditetapkan. Penstafan dilaksanakan bagi proses mengambil kaki tangan. Penstafan ialah meliputi perancangan sumber manusia, orientasi dan latihan, penilaian prestasi dan sebagainya. Kepimpinan pula proses di mana pengurus cuba mempengaruhi gelagat pekerja untuk mereka dapat melaksanakan tugas yang diamanahkan dengan cekap dan berkesan. Fungsi terpenting untuk menjamin aktiviti berjalan dengan lebih lancar dan teratur. Ia bagi mencapai matlamat, faktor-faktor motivasi kepimpinan dan sistem komunikasi perlu diberi perhatian oleh pihak pengurusan. Pengurus juga perlu mengamalkan gaya kepimpinan yang bersesuaian agar tingkah laku pekerja dapat dikawal dengan efektif. Seterusnya ialah pengawalan. Proses di mana pengurus memantau prestasi semasa dan mengambil tindakan untuk memastikan hasil akhir tercapai seperti yang diinginkan dan dijangkakan. Proses kawalan melibatkan penentuan piawaian yang sesuai, mewujudkan sistem laporan yang berkesan, menyediakan sistem ganjaran yang menarik, mengadakan pemantauan dan mengambil tindakan pembetulan serta penambahbaikan. Konsep keberkesanan dan kecakapan pengurusan. Keberkesanan bermaksud doing the right thing, iaitu melaksanakan kerja dengan betul. Ia merujuk pada kemampuan pengurus atau para pekerja untuk melakukan segala aktiviti atau kerja yang telah dirancang agar matlamat dapat dicapai. Manakala kecakapan pula ialah bermaksud doing the right, iaitu pengurus melaksanakan kerja dengan betul. Kecakapan ini merujuk pada kemampuan pengurus dan para pekerja untuk melakukan segala aktiviti atau kerja dalam organisasi dengan cara yang terbaik melebihi apa yang dirancang atau dipertanggungjawabkan kepada mereka. Akhirnya 5.0 kesimpulan. Secara kesimpulannya, setiap organisasi perlu membentuk suatu sistem pengurusan sumber manusia yang bersesuaian bagi membolehkan organisasi bersaing dalam persekitaran perniagaan yang amat mencabar pada hari ini. Organisasi-organisasi yang berjaya berupaya memahami kepentingan membentuk suatu sistem pengurusan sumber manusia yang efektif. Pada masa kini, organisasi-organisasi di seluruh dunia mula menggaji pakar-pakar sumber manusia untuk membantu mereka.
Mandu mereka membentuk dan melaksanakan polisi serta prosedur bagi tujuan membangun dan mengekalkan para pekerja. Salah satu daripada fungsi pengurusan sumber manusia adalah memilih dan mengambil pekerja yang sesuai untuk bekerja di dalam organisasi tersebut. Bagi menjalankan misi ini dengan jayanya, beberapa langkah perlu diambil termasuk menyediakan analisasi kerja, menarik sekumpulan pemohon yang berkelayakan untuk memohon kerja, mengumpulkan maklumat, menawar pekerja kepada calon yang berjaya ataupun mengendalikan program industri untuk pekerja baharu. Oleh yang demikian, atas faktor impak yang sangat besar, Human Resource Information System (HRIS) seharusnya diberikan tumpuan yang lebih dan teliti kerananya melibatkan sumber manusia dan pengurusannya. Kesempurnaan dalam pengurusan HRIS akan menguntungkan dari segi pelaburan yang telah dibuat untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. HRIS mesti lebih matang dari masa ke semasa kerana sumber manusia di organisasi itu yang menentukan kejayaan atau kegagalan dalam usaha meningkatkan produktiviti dan tahap daya saing organisasi tersebut. Ini bentang hari ini sahaja. Sekian, terima kasih.